Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan melabuhkan tirainya selepas hampir 5 jam. Pelbagai perkara disentuh wakil dari 19 parti yang menganggotai Kerajaan Perpaduan dan sudah tentu banyak yang menjadi dan mencuri tumpuan. Tentunya dari lawan menjadi kawan bergema laungan perpaduan di WTC Kuala Lumpur. Dan rakan setugas Luqman Haris mengikutinya sejak jam 2 petang tadi. Jadi Luqman, pelbagai yang diceritakan, pelbagai yang disuarakan, apa rangkumannya kerana terlalu banyak yang disuarakan di WTC Kuala Lumpur. Luqman. Ya, Jasmine, terlampau banyak topik yang disentuh sebentar tadi, dari Sabah ke Sarawak kepada pemerkasaan wanita, kepada pemerkasaan komuniti setempat. Terlampau banyak untuk saya kupas di sini, tetapi anda boleh tonton seperti biasa dalam buletin Awani yang seterusnya dan juga baca dengan lebih lengkap di astroawani.com. Tapi saya kira ini adalah percubaan yang paling signifikan setakat ini oleh Kerajaan Perpaduan untuk menoktahkan segala persoalan mengenai kestabilan dan menepis segala keraguan berkenaan dengan solidariti. Khasnya menjelang pilihan raya yang akan diadakan di 6 negeri tidak lama lagi. Dan saya kira itulah antara sebabnya mengapa kita saksikan sejarah tercatat hari ini. Apabila suara-suara daripada PKR, Amanah, DAP bergema di dalam Dewan Merdeka buat pertama kali sejak WTC ini dibina hampir 40 tahun yang lepas. Tapi saya kira yang menyimpulkan konvensyen hari ini yang berlangsung hampir 5 jam ini dengan cukup cantik sekali adalah apa yang disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan penggulungan beliau. Apa sahaja topik yang dibincangkan, fokusnya hanyalah satu, iaitu untuk mengangkat perpaduan dan juga meninggalkan politik-politik remeh, politik-politik yang mendorong perpecahan demi meraih sokongan. Fokusnya apa? Adalah untuk memastikan Kerajaan Perpaduan ini stabil demi, seperti kita saksikan, slogan hari ini mengangkat agenda rakyat dan memastikan pentadbiran itu lancar demi negara dan juga segenap lapisan masyarakat, walau apapun fahaman politik anda. Ini kata PM sebentar tadi. Perpaduan ini untuk apa? Tidak pernah dianjur oleh agama, budaya, doktrin politik bersatu tanpa matlamat. Ada orang bersatu untuk dapat memperkukuhkan dan menyelamatkan mereka. Ada yang bersatu untuk membolehkan mereka meneruskan cara-cara lama, memunggah kekayaan dan khazanah negara untuk saudara-saudara. Kita bersatu untuk meninggalkan kekacauan dan kerusakan yang lama dan membentuk Malaysia baru yang berteraskan madani dan tamadun bagi bangsa dan negara. Dan Perdana Menteri juga berkata, fokus Kerajaan Perpaduan ini adalah bukan hanya untuk mengangkat perpaduan itu sebagai retorik ataupun ungkapan politik. Tapi yang lebih penting, bagaimana konsep ini, semangat ini antara 19 parti yang sebelum ini berseteru diterjemahkan kepada pentadbiran yang efisien dan cekap untuk menambah baik ekonomi negara, kualiti politik negara dan sudah tentu kebajikan rakyat, walau apapun kaum, agama ataupun fahaman politik anda. Dan berbagai isu disentuh. Tapi pada saya yang paling signifikan adalah isu air. Beliau memberikan komitmen bahawa sebagai simbol solidariti Kerajaan Perpaduan yang terdiri daripada pelbagai parti ini, kerajaan akan menoktahkan juga bukan kemiskinan tegar, tapi isu-isu yang berlanjutan sekian lama seperti isu-isu asas masalah bekalan air sebagai contoh, baik di negeri-negeri yang dipegang oleh Kerajaan Perpaduan maupun ditadbir oleh pembangkang. Itu semangat perpaduan yang mahu ditonjolkan oleh kerajaan ini, bukan sekadar ungkapan politik ataupun retorik ataupun slogan, tapi polisi sebenar dan impak sebenar. Ini kata beliau. Tidak ada alasan untuk kerajaan tahun 2023 tak dapat memulakan program besar-besaran selesaikan once and for all masalah air. Ya, dia perlukan dana besar, dia perlu pinjaman, dia perlu sukuk, dia perlu bond, itu masalah kita. Jangan bebankan kepada rakyat. Jadi, saya dah beritahu, dalam tempoh 2 minggu saya akan undang Menteri Besar Kelantan dan Ketua Menteri Sabah dan pasukan untuk kita cari jalan menyelesaikan. Kalaupun perlu berbilion ringgit, kita mesti cari dan selesaikan tahun ini juga kerja program.
Baik, laporan dan juga rangkuman penuh apa yang disebut oleh Perdana Menteri dan juga semua wakil parti politik dalam Kerajaan Perpaduan kita akan bawakan selepas jam 8 malam nanti dan juga di astroawani.com. Tapi saya kira itu adalah kesimpulannya bahawa walaupun hari ini secara teknikalnya adalah satu acara politik yang menyaksikan 19 speaker bercakap dalam beberapa sesi selama hampir 5 jam, tapi ia berlandaskan satu teras yang sama yang bukan bersifat politik. Malah sebaliknya adalah untuk memastikan Kerajaan Perpaduan dan segenap rakyat Malaysia bergerak sebagai satu untuk menempuh cabaran yang mendatang. Seperti salah satu speaker sebut sebentar tadi, ia bukan mengenai kita bersaing sesama sendiri, tapi kita bersama bersaing dengan dunia luar. Dan saya ingin habiskan dengan dua kenyataan oleh dua individu yang saya kira juga menyimpulkan konvensyen hari ini dengan cukup sempurna. Pertamanya adalah Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, yang memberikan ungkapan yang mungkin sekarang ini sudah pun berlega di media sosial. Katanya dulu slogan mereka adalah lawan tetap lawan. Tapi kini dulu lawan, sekarang kawan. Dan juga Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke juga menyebut dengan agak baik dan menyimpulkannya dengan agak sempurna apabila beliau berkata, dulu lawan, sekarang kawan. Tak kira lawan atau kawan, yang penting Malaysia aman. Jasmine. Itu dia tadi Luqmannya, lawan menjadi kawan, tak ada apa yang mustahil. Jadi itulah demi rakyat. Luqman berada di WTC Kuala Lumpur pada hari ini untuk mengikuti Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023. Terima kasih Luqman atas laporan itu.